Allah Al-Haq. Allah yang maha benar. Haq ini daripada dua huruf akar, ha dan juga qaf, yang membawa erti kemantapan, konsisten, kebenaran, yang mana lawannya itu adalah batil ataupun yang tidak konsisten ataupun yang lenyap. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengulang perkataan haq ini 227 kali. Subhanallah. Begitu banyak kali bagaimana ia diceritakan dalam pelbagai bentuk. Islam itu benar, Quran itu benar, Allah itu benar, dan seterusnya. 227 kali. Dan penting untuk kita faham, bila Allah yang maha benar, ia merujuk kepada kebenaran yang mutlak, kekal, menyeluruh dan relevan sepanjang zaman. Termasuk di dalam makna Al-Haq ini keadilan. Kerana kalau kita fikirkan dengan sedikit mendalam, saripati daripada keadilan ialah konsisten dan menegakkan kebenaran, berlawanan dengan kebatilan dan juga kepalsuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq." Maka yang demikian ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya, haq. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dalal. Dan sesudah nyata sesuatu yang benar itu, maka tidaklah yang lain itu melainkan salah dan karut sahaja. Fa anna tusrafun, Allah bertanya, dan bagaimana kamu dapat dipesongkan daripada kebenaran? Dan apabila kita bercakap tentang Al-Haq ini, ada satu doa yang Nabi SAW baca ketika solat tahajud pada waktu malam. Doa ini panjang, dan di dalam doa ini kita lihat beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi SAW salat, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan beberapa perkara sebagai benar, ini benar, ini benar. Dan kita akan lihat, tentunya kita tak dapat melihat setiap patah perkataan dalam doa yang panjang ini. Saya menyarankan sahabat-sahabat, saudara-saudari boleh rujuk ke Sahih Bukhari ataupun boleh cari di internet kitab tahajud dalam Sahih Bukhari dalam bab tahajud pada waktu malam, at-tahajjudi bil-lail. Okay? Dalam petikan doa ini yang kita nak lihat adalah ketika Nabi SAW berdoa, walakal hamd, bagimu segala puji dan syukur, anta nurus samawati wal ard, engkaulah cahaya langit-langit dan bumi. Walakal hamd, bagi kau segala puji dan syukur, antal haq, engkau itu benar. Wa wa'dukal haq, janji engkau itu benar. Wa liqa'uka haq, pertemuan dengan kau itu adalah benar. Wa qawluka haq, kata-katamu ya Allah adalah benar. Wal jannatu haq, syurga itu benar. Wan naru haq, neraka itu benar. Wan nabiyuna haq, para nabi itu benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Was sa'atu haq, hari kiamat itu benar. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu, dan seterusnya. Saya sarankan sahabat-sahabat boleh cari doa ni. Kalau mampu hafal, sama-sama kita usahakan. Kita boleh baca doa ni dalam waktu kita solat tahajud pada malam-malam Ramadan dan seterusnya beyond Ramadan, insya-Allah. Dan bila kita cakap tentang hak, kebenaran, di dalam konteks kita yang hidup di zaman kita panggil post-truth, kan? Hak itu truth, kita hidup di zaman post-truth, yang mana manusia lebih cenderung mengikut emosi, mengikut sentimen dan mengenepikan atau membelakangkan kebenaran. Tak kiralah ia fakta dan ia berasaskan sumber yang sahih, tapi dia lebih selesa, lebih suka mengikut majoriti kelompok untuk fit in, ataupun dia ikut sentimen dan emosi supaya dia rasa lebih selesa. Dan kadang-kadang kita dengar juga ungkapan seperti live your truth, hiduplah dengan kebenaran kamu, as if kebenaran ni pelbagai, tak jelas, tak satu.
Boleh ikut apa saja yang kamu klaim sebagai benar, itu boleh jadi benar. Apa saja yang menepati nafsu kamu dan kamu anggap itu benar, ia boleh jadi benar. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran bagi tahu, berhati-hatilah, kebenaran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat yang ke-115 sampai 117. 3 ayat ni kalau kita perhatikan, Allah kata, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Telah sempurna kalimat Tuhanmu, yakni Quran yang turun dalam bulan Ramadan ni, telah sempurna dengan segala kebenaran dan keadilan. Sidqan wa adla. Tadi kita sebutkan, keadilan termasuk dalam memahami haqqan, sidqan ini. La mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul alim. Tidaklah siapa-siapa pun dapat mengubah sesuatu pun daripada kalimat-kalimat Allah, dan dialah yang sentiasa mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat yang ke-116 pula, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut majority, kebanyakan orang yang ada di atas muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Apa key point dekat sini? Apabila ramai orang percaya dan menganggap sesuatu itu kebenaran, belum tentu, kerana syarat kebenaran bukanlah paling ramai mengikutinya. Syarat kebenaran adalah ia bertepatan dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia selari dengan prinsip Quran, selari dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Dan dalam ayat tadi itu Allah kata, kalau kamu ikut kebanyakan manusia, tentu mereka akan menyesatkan kau daripada jalan Allah. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka itu mengikut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka ini tidak lain hanyalah berdusta. Kita pun lihat fenomena fake news, alternative truth, dan orang cuba mengelirukan kita, cuba menimbulkan syubhat dalam fikiran kita dan meragu-ragukan kita terhadap perkara-perkara yang tadi kita sebutkan sebagai hak tadi. Nabi itu benar, syurga itu benar, neraka itu benar. Dan hidup di zaman ini kita perlukan mumarasah, latihan keyakinan dan keimanan ini supaya kita dapat mantapkan keimanan kita kepada Allah Al-Haq, Tuhan yang maha benar. Dan di akhir ayat rangkaian 3 ayat tadi, surah Al-An'am ayat 117, Allah kata, inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabilihi. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu siapa yang sesat daripada jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Apabila kita belajar nama Allah Al-Haq, mengambil teladan daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, ada beberapa perkara yang mesti terzahir, terhasil kepada tindakan kita. Yang pertama adalah kita mesti menjadi seseorang yang setia mencari dan mengikuti kebenaran. Walaupun ada waktu kebenaran itu menuntut kita keluar daripada zon selesa dan merasakan sedikit kesakitan, meninggalkan perkara yang kita suka. Dan antara story yang paling legend dalam sirah Nabi SAW adalah kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, kisahnya ni panjang. Satu hari Ibnu Abbas pergi kepada Salman Al-Farisi dan tanya, ceritakan kepadaku apakah sebenarnya kisah kau, bagaimana kau boleh end up ada di negara Arab, engkau asalnya daripada Farsi ni. Farsi ni kalau kita lihat hari ni dia dekat kawasan Iran, dan di kala itu Persia itu orang di sana menyembah api. Dan Salman Al-Farisi menceritakan kisahnya panjang, perjalanannya daripada satu rahib ke satu rahib. Sebelumnya ayah dia menggari dia, mengurung dia dalam rumah supaya anaknya tidak bertemu dengan ajaran agama lain, dan tertarik hatinya. Dan dia nak anak dia terus menjadi asisten dia untuk menghidupkan api sebagai sembahan. Dan dalam journey tu ada macam-macam berlaku dalam hidup Salman Al-Farisi, sehingga ada sekali tu dia stuck dengan seorang rahib yang korup. Sebahagian kita hari ni kadang-kadang kita ikut ustaz ni, kita ikut ustazah tu dalam usaha kita mencari kebenaran. Bila ustaz atau ustazah tu korup, kita tinggalkan terus kebenaran ataupun the pursuit of the truth tu, kita punya usaha dan journey mencari kebenaran. Sedangkan kita belajar daripada Salman Al-Farisi, kekurangan, kegelinciran, kesalahan manusia tak sepatutnya menghalang kamu untuk terus mencari kebenaran.
Dan saya nak bagi kuis sikit ni dalam podcast hari ni. Dah beberapa podcast ni kita tak bagi kuis kan. So, cuba cari dalam kisah Salman Al-Farisi ni. InsyaAllah kalau cari di internet terjumpa. Cari yang kisah daripada hadis yang panjang itu. Dan nyatakan apakah korupsi, the corrupt act yang dilakukan oleh sang rahib yang menyebabkan Salman begitu kecewa, dan bila rahib tu mati, dia buka cerita kepada orang ramai. Masa tu orang tu nak buat pengubian yang mulia dan mengangkat kedudukan rahib tu, tapi bila Salman mendedahkan betapa korupnya rahib ni, mereka malah menyalib rahib tu dan melempar dia dengan batu. Cuba cari dan beritahu dekat komen apakah korupsi ataupun korupsi yang dilakukan oleh rahib ni, yang kemudian daripada rahib tu Salman Al-Farisi seterusnya terus mencari, pergi ke Rom, pergi ke Iraq, kemudian turun ke Madinah, sehingga dia mendapat pengkhabaran Nabi SAW telah tiba di kota Madinah. Dan dia rahib yang sebelum ni, the last rahib yang hantar dia untuk pergi cari ke Madinah ni, bagi 3 perkara untuk cek seseorang itu Rasul ataupun tidak. Yang pertama, dia tidak makan daripada sedekah. So Nabi SAW ada di Quba waktu itu, dan Salman Al-Farisi pergi dan bagi kurma sebagai derma, sebagai sedekah, dan dia tengok Nabi SAW tak makan. Dia hanya bagi sahabat-sahabat Nabi makan. Dia tick satu checklist, ada tanda kenabian. Yang kedua, hari kedua sekali lagi dia datang dan dia bagi, dan disebut ini hadiah untuk kau. Dan dilihat Nabi SAW kali ini makan bersama dengan para sahabat, sebab itu hadiah. Dia tick second box, ada tanda kenabian. Dan yang terakhir, waktu Nabi SAW pergi mengebumikan seorang sahabat di Baqi', perkuburan di Madinah, dia mencari di belakang Nabi SAW tanda kenabian. Dan Nabi perasan bahawa Salman ni tengah cari perkara tersebut, dan Nabi selak kain Nabi SAW dan memperlihatkan khatam ataupun tanda kenabian di belakang Nabi SAW, dan terus Salman Al-Farisi jatuh rebah, menangis dan memeluk Nabi SAW. Dan kerana kalau kita baca tu baru kita boleh appreciate betapa getirnya perjalanan dia mencari kebenaran. Dan apabila dia berjumpa dengan kebenaran, dia sudah pun berada dalam keadaan dihambakan oleh seorang tauke, saudagar Yahudi. Dan dia diberikan syarat, kalau nak bebaskan diri, kena tanam 300 pokok kurma dengan membayar tebusan berjumlah 40 uqiyah. Nabi SAW panggil para sahabat, tanya siapa yang nak tolong Salman. Semua mereka ni tolong bagi 20 pokok, 10 pokok, 30 pokok, sehingga cukup 300 pokok. Dan bila kita faham sedikit tentang pertanian ni, bila kita tanam 300 pokok, tak 100% semua pokok akan hidup, ada pokok yang akan mati. Disebabkan itu Nabi SAW pergi dan tanam setiap satu pokok itu dengan tangan Nabi SAW. Dan Salman kata, demi Allah yang jiwa Salman berada di dalam genggamannya, Nabi tanam dan semua 300 pokok itu hidup. Dan seterusnya Nabi hadiahkan kepada Salman emas seperti satu saiz telur yang dapat daripada rampasan perang. Dan apabila ditimbang dan dibayar tebusan kepada tauke Yahudi itu, dia betul-betul cukup 40 uqiyah. Dan seterusnya Salman pun dimerdekakan dan dibersama dengan Nabi SAW. Seterusnya dalam peperangan Khandaq dan semua peperangan dia turut sama terlibat dengan Nabi SAW. Dia miss 2 peperangan, Badar dan Uhud, kerana waktu itu dia telah dihambakan. Ada ceritanya panjang, saudara-saudari boleh cari. Dan kuisnya jangan lupa cari up dan beritahu apakah korupsi yang dilakukan oleh sang rahib yang didedahkan oleh Salman Al-Farisi. Namun kita belajar daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu an bahawa apabila kita genuine mencintai kebenaran, apa sahaja cabaran, apa sahaja kekecewaan yang berlaku dalam journey itu, diatasi dan teruskan perjalanan sehingga bertemu dengan kebenaran. Dan beberapa mesej yang saya kira semua pun jelas ialah kita mesti menjadi orang yang mengajak manusia kepada kebenaran dengan lemah lembut, dengan penuh hikmah, dan kita juga mestilah menjadi seorang yang teguh, kuat bertahan dengan kebenaran. Sebab bercakap mengikut kebenaran ni senang, tetapi ia hanya akan dapat dibuktikan ketika kita diuji. Moga Allah tetapkan keyakinan kita dengan Allah Al-Haq dalam apa keadaan sekalipun, sehingga nyawa melepaskan jasad. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.